Jadi jangan berfikir jangan pula apalah Habib ni bagi susah orang. Bukan bikin susah orang. Yang tak solat bikin susah diri sendiri. Maka haji yang mabrur itu adalah haji yang pertama dilakukan kerana Allah. Man hajja lillah, orang yang haji kerana Allah, bukan ingin dipanggil haji. Man hajja lillah, orang pergi ke haji kerana Allah, bukan ingin mendapatkan publicity. Faham tak? Walihada orang yang haji kerana Allah Subhanahu wa taala fokusnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang pergi haji dan umrah tetamunya Allah. Jadi kalau pergi ke haji itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Maka dituntut kepada kita adalah khusyuk, dituntut kepada kita fokus saat tawaf, saat sa'i. Jangan sibuk dengan live streaming ketika sedang tawaf. Dia video call. Faham tak? Time untuk berdoa, time untuk nak menunjukkan kita punya kemiskin kepada Allah Subhanahu wa taala, time untuk kita bermunajat kepada Allah. Dah di rumahnya, dah dekat dengan Kaabah. Faham tak? Galahad salah seorang wanita datang daripada Baghdad, saya ingat, pergi ke haji. Sampai di Mekah dia dalam keadaan terburu-buru nak jumpa dengan rumahnya Allah. Mana rumahnya Allah? Dia nampak Baitullah, nampak Kaabah, terus dia pergi dengan semangatnya. Dia letakkan dadanya, melekatkan diri ke Kaabah, dia meninggal dunia di situ. Rindu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Faham tak? Idzan dalam hal man hajja lillah, pergi ke haji kerana Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman macam-macam niat orang pergi ke haji. Yang niat untuk pergi melancong pun ada, yang niat pergi ke haji nak tengok jam tinggi pun ada, yang pergi ke haji untuk berniaga pun ada, yang pergi ke haji pun karena malu dengan kawan yang lain dah pergi haji, dia tak pergi haji pun ada. 1001 macam niat. Innamal a'mal binniyat. Alangkah ruginya dia dah sampai rumah Allah Subhanahu wa taala tak dapat fadilah haji. Berapa banyak orang yang teringin pergi sampai ke haji yang belum diizinkan, dia letak duit sehari-hari menabung untuk pergi ke haji. Perlu beberapa tahun untuk dia nak sampai kepada jumlah yang dia untuk boleh pergi ke haji. Ada orang yang diberi kemudahan, kekayaan, diberi keupayaan, kesehatan, kebendaannya cukup, tak pergi ke haji. Ada yang pergi ke haji pula karena malu dengan kawan yang lain dah pergi, dia tak pergi. Pergi ke haji duduk di hotel, tak pergi Masjidil Haram. Yang penting balik dapat cerita, aku dah pergi haji dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham tak? Man hajja lillah, orang yang pergi ke haji kerana Allah. Falam yarfuth, dan dia tidak melakukan rafath. Walam yafsuk, tidak melakukan fasik. Saya sudah jelaskan tadi. Raja'a kayaumi waladathu ummuh, dia akan kembali selesai daripada haji umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hal ini ulama memberikan penjelasan bahwasanya orang yang pergi ke haji lalu kembali dan mendapatkan haji yang mabrur, kembali ke tanah airnya, maka dia diampunkan dosanya. Dosa kecil diampunkan, dosa besar diampunkan. Dosa kepada orang lain yang dia tak mampu nak tunaikan pun juga diampunkan. Macam mana bayi baru lahir tanggung dosa orang enggak? Macam tu juga orang balik daripada haji. Sampai dosa kepada orang lain pun juga. Oleh hada terdapat perbezaan ulama berkenaan dengan dosa yang diampunkan bagi orang yang balik daripada haji. Dosa kecil, dosa besar diampunkan. Yang menjadi perbezaan ulama dosa kepada orang. Dosa kepada orang lain. Dosa yang ada kait dengan orang lain.
Lalu bagaimana dengan dosa yang kepada Allah dalam bentuk salat yang belum diqadha? Jangan pula sebagian orang mengatakan, aku dah mula daripada balik ni tak salat dah sekarang dah umur dah lanjut dah puluh-puluh tahun tak salat. Baik aku pergi haji lah. Apa tujuannya? Supaya dosa aku yang berpuluh-puluh tahun tu boleh di cover dengan haji. La. Jangan silap. Salat yang ditinggalkan berpuluh-puluh tahun tu yang akan dihapuskan dosanya karena meninggalkan salatnya. Ya betul. Tapi salatnya itu hutang kepada Allah, dia kena mesti bayar juga. Kena mesti diqadha. Karena yang gugur dosanya, yang dihapus dosanya, salatnya ada tetap hutang. Faham tom? Hada berkenaan dengan, jadi jangan berfikir jangan pula apalah Habib ni bagi susah orang. Bukan nak bikin susah orang. Yang tak solat bikin susah diri sendiri. Faham tak? Buat qadha salat semampunya. Sudah berpuluh-puluh tahun tak salat, jangan dikira puluh-puluh tahunnya. Tapi tengok daripada dirinya mampu nak qadha itu berapa. Mampu qadha satu hari satu salat. Subuh, kemudian qadha subuh. Zuhur, qadha zuhur. Asar, qadha asar. Setiap hari boleh buat hanya satu kali qadha. Buat. Habib ini kalau satu hari kita perlu ada 30 tahun. Yang penting buat. Lalu bagaimana kalau sampai pertengahan jalan belum selesai qadha meninggal dunia? Ya, dari segi hutangnya belum tertunai, tapi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya. Azamnya untuk dia membayar hutang kepada Allah. Kita ini kalau datang kepada orang yang sangat pemurah, ya kan, orang dah susah, ya kan, kita pun hati pemurah, okeylah maaf, ya kan. Kalau dalam Al-Quranul Karim apa itu, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an ta'fu khairul lakum wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu dapati orang itu sukar bayar hutang, tengoklah hal yang mudah baginya. Apa hal yang mudah? Tunda masa. Dia tak mau bayar hutang bulan ni, kasih masa 2-3 bulan lagi. Kalau kamu halalkan, maka itu lebih baik. Allah suruh hamba halalkan hutang orang. Kalau Allah sendiri macam mana? Mana ada orang ada lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala? Harapannya begitu, tapi ini hak otoritinya Allah. Kalau Allah suruh orang memaafkan hutang orang lain, pastinya Allah lebih pemurah daripada sesiapa sahaja. Buat saja, selebihnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada berkenaan dengan kalau yang digugurkan atau dosa yang ditinggalkan itu berupa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan semua dosa diampunkan kecuali dosa kepada orang lain. Dosa kepada orang lain masih bergantung kepada orang yang kita telah berbuat dosa kepadanya. Adakah memaafkan atau tidak, menghalalkan atau tidak? Paham dong? Maka ulama di sini mengambil pendapat bahwasanya dosa kepada orang itu bagi jamaah haji atau orang yang haji mendapatkan haji yang mabrur, bila mana si haji tadi tak mampu nak mengembalikan apa yang dia telah lakukan kejahatan kepada orang, tak mampu,
maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan Allah akan tanggung untuk dibalas kepada orang yang dia telah berbuat zalim kepadanya, imma digerakkan hatinya untuk memaafkan, atau orang yang dizalimi akan diberikan darjat yang lebih karena maafnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang zalim kepadanya. Tapi kalau dia mampu mengembalikan, kena kembalikan. Kalau dalam riwayat diceritakan baginda Rasulullah ketika pergi ke haji, Nabi berada di padang Arafah. Nabi berada Arafah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan semua orang yang berada di padang Arafah. Dan tidak ada hari di mana Allah menampakkan satu pemberian yang terbesar melainkan pemberian yang Allah berikan kepada mereka yang berada di padang Arafah. Tidak ada yang lebih besar lagi. Walihada dikatakan orang yang berada di padang Arafah lalu melihat tidak mendapatkan ampun, maka dia telah berdosa karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buruk sangkanya? Dia mengatakan, dia meyakini dosa aku tak diampunkan oleh Allah. Di tempat yang Allah curahkan segala pengampunan, dia boleh berkata Allah tak ampunkan dosanya. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan semua yang berada di padang Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampunkan semua dosanya illa tabi'at, kecuali dosa orang kepada orang lain. Maka Nabi merayu kepada Allah, ya Allah, walaupun dosa tabiat pun ya Allah, ampunkan kepada mereka. Ya Allah, beliau risau bukan kesilapan yang dilakukan oleh beliau. Beliau tak ada salah, tak ada silap. Rahmatnya kepada umatnya juga, yang ramai daripada manusia dengan sifat kemanusiaannya, yang tergelincir mengumpat orang, dosa kepada orang, ya kan? Mengambil hak orang pun dosa kepada orang, memaki, menyakiti perasaan orang pun dosa juga kepada orang. Katanya, dosa manusia dengan Allah mabniyatun alal musamahah, mudah nak dapatkan maaf. Tapi dosa orang kepada orang sukar nak dapatkan maaf. Mabniyatun alal musyahah. Kata Nabi, ya Allah ampunkan hatta tabiat, sampai terbenam matahari di Arafah. Nabi masih merayu sampai di Muzdalifah, dosa tabiat ampunkan juga. Sampai keesokan harinya pada 10 hari bulan Dzulhijjah, ketika Nabi akan menuju ke Mina untuk melontar, di waktu subuh Nabi keluar daripada kemah, nampak Nabi ceria dan senyum. Kata sahabat, ya Rasulullah, adhakallahu sinnak. Kalimat adhaka ini macam Allah telah menjadikan kamu tertawa. Maksudnya Allah memberikan nikmat kepada kamu sehingga kamu senang dan kamu nampak senyum. Apa gerangan yang menyebabkan engkau senyum? Kata Nabi, ya Allah telah berikan kepada aku pemberian ini disebutkan termasuk pengampunan dosa tabiat, dan aku nampak syaitan atau nampak iblis meletakkan tanah di atas kepalanya macam ni, sebagai tanda penyesalan. Susah payah dia kasih sesat manusia berbuat dosa. Orang pergi ke haji, berada di padang Arafah, semua dosanya yang dibuat oleh, yang dikacau, diganggu oleh iblis, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis tidak pernah putus asa, walaupun segala pemberian yang Allah berikan kepada hambanya, tetap dia berusaha untuk mengacau, mengganggu juga. Faham tom? Dengan riwayat yang seperti ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dosa tabiat bagi orang yang pergi ke haji diampunkan bila mana atau bila orang yang dia tidak mampu mengembalikan apa yang menjadi hak kepada orang lain atau memohon maaf kepada orang yang telah zalim kepadanya.